Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Amsyar Husaini daripada BMK 6A dan hari ini saya dan tim saya akan membentangkan tentang perlembagaan sistem dan struktur pentadbiran negara untuk pengajian Malaysia 2 MPU 2163. Kita lihat kepada pengenalan. Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum yang mengamalkan sistem pentadbiran berasaskan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan serta berteraskan kesepaduan rakyat, wilayah, kerajaan, kedaulatan dan pengiktirafan antarabangsa. Alright, then kerajaan bertanggungjawab untuk memastikan kedaulatan dan keselamatan negara sentiasa dilindungi dan terus dipelihara. Keselamatan negara Malaysia merujuk kepada suatu situasi bebas daripada sebarang ancaman terhadap nilai-nilai teras negara, sama ada ianya ancaman dari luar ataupun dari dalam negara. Ancaman keselamatan negara sejak tahun 1957 seperti ancaman Parti Komunis Melayu, pencerobohan pengganas Tentera Kesultanan Sulu di Sabah pada tahun 2013, usaha-usaha untuk menjatuhkan kerajaan di luar dari proses demokrasi, ancaman militan dan pengganas serta ancaman global yang pelbagai bentuk memerlukan penggubalan suatu dasar keselamatan negara yang komprehensif. Dasar Keselamatan Negara atau lebih dikenali sebagai DKN diperkenalkan sebagai dokumen utama dan dalam menghadapi pelbagai ancaman keselamatan yang semakin dinamik dan kompleks. DKN adalah satu dasar payung atau teras mengenai keselamatan negara yang komprehensif bertujuan untuk mengekal, melindungi dan mempertahankan nilai-nilai teras negara dalam memastikan kelangsungan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka, aman, selamat dan berdaulat. Seterusnya di sini kita dapat lihat antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh negara kita. Contohnya yang pertama ialah kerapuhan perpaduan nasional. Isu-isu yang menyentuh sensitiviti kaum, etnik, agama, kepercayaan dan kebudayaan yang tersebar dengan meluas tanpa sekatan di media sosial masih lagi menjadi punca pergeseran antara kaum di Malaysia yang menjejaskan hasrat negara kita untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan progresif. Antara cabaran yang seterusnya yang kita boleh lihat di sini tidak lain dan tidak bukan yang sering kita dengar, iaitu pendatang asing tanpa izin atau lebih dikenali sebagai parti dan juga pelarian. Keamanan, kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang pesat turut menjadi faktor penarik kepada kemasukan pendatang tanpa izin atau parti ini dan juga pelarian. Kehadiran parti dan pelarian ini selain dari memberi implikasi sosial, ekonomi, jenayah, politik dan hubungan diplomasi, ia juga berupaya untuk mengancam ketenteraman dan keselamatan negara kita. Cabaran-cabaran yang terakhir kita boleh lihat di slide ini ialah cabaran jenayah rentas sepadan. Kedudukan Malaysia yang mempunyai sepadan darat dengan negara jiran dan terletak di lautan strategik maritim iaitu Selat Melaka dan Laut Cina Selatan menjadikan Malaysia terdedah kepada ancaman bersifat rentas sepadan seperti penyeludupan. Antara contoh penyeludupan yang kita dapat lihat dalam slide ini ialah penyeludupan manusia, kehidupan liar, hasil hutan, dadah, barangan dan senjata, pemerdagangan orang, pelanunan, jenayah terancang, jenayah cyber, penggubahan wang haram, jenayah ekonomi dan rompakan di laut serta sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
Saya Nur Amira Arisa binti Rizal Syam, SMK 1905-1225. Saya akan meneruskan kepada langkah-langkah bagi mengatasi cabaran yang telah menggugat kestabilan politik negara kita. Langkah-langkah yang pertama ialah mengukuhkan kesepaduan nasional. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai etnik, budaya dan agama. Kesepaduan nasional adalah merupakan teras kekuatan dan keselamatan negara. Kesepaduan negara akan terhasil melalui ikatan perpaduan di kalangan seluruh rakyat Malaysia. Dalam hubungan ini, formula perpaduan bagi negara yang mempunyai masyarakat majmuk seperti Malaysia terletak kepada kesatuan pelbagai kaum untuk hidup saling faham memahami, bertoleransi, menerima kepelbagaian antara satu sama lain dan memahami kontrak sosial yang menjadi tunjang kesepaduan rakyat Malaysia dan menghormati hak-hak asasi manusia berteraskan kepada perlembagaan persekutuan. Langkah-langkah seterusnya adalah meningkatkan kawalan pengawasan di sepanjang pantai dan sempadan negara. Pihak polis, Marine, Immigration dan Tentera Laut mestilah memainkan peranan yang penting dengan bergabung tenaga dan bertindak secara bersepadu. Pihak-pihak tersebut perlulah lebih giat mengesan tempat-tempat pencerobohan untuk menyekat kemasukan pendatang asing tanpa izin. Langkah-langkah yang terakhir ialah mengadaptasikan sistem penggiliran untuk pasukan keselamatan dan penguatkuasa yang bertugas di sempadan. Hal yang demikian dapat mengelakkan mereka daripada dipengaruhi untuk menerima sogokan serta menghindari ancaman sedikit atau tekanan daripada mana-mana pihak. Tugas anggota pasukan keselamatan dan penguatkuasa di sempadan juga termasuk dalam kategori jawatan sensitif dan mereka tidak harus dibiarkan bertugas di sempadan dalam jangka masa yang lama. Oleh itu, kerajaan perlu memandang serius agar sempadan negara kita yang merupakan lubuk penyeludupan dadah terutama diperketatkan supaya kredibiliti keselamatan negara kita terancam dan dipertikaikan. Kesimpulannya, kestabilan politik dapat dilihat atau dinilai melalui 4 aspek utama, iaitu kerajaan yang stabil, sistem politik yang stabil, sistem perundangan yang berfungsi dan kestabilan persekitaran luaran. Kestabilan politik dan perkembangan ekonomi merupakan elemen yang saling berkait dalam konteks menilai pembangunan ekonomi dan sosial sesebuah negara. Kerajaan memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan kestabilan politik, khususnya dalam mengatasi cabaran persekitaran dalaman serta luaran. Itu sahaja daripada tim kami. Kini berakhirlah pembentangan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.